Buletin Didik 14 Oktober bersama saya Syafri Izan Wahab. Pentaksiran berasaskan sekolah PBS menilai pelajar secara holistik dengan sistem peperiksaan berpusat bukan lagi bentuk penilaian tunggal untuk mengukur pencapaian mereka. Dengan pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3, pihak sekolah akan memberi fokus kepada 3 komponen. Ia melibatkan pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK dan pentaksiran psikometrik PPSI. Menurut Ketua Penolong Pengarah Lembaga Peperiksaan, Rohesan Mohamad, melalui PBS, pelajar tahap 2 sekolah rendah dan menengah rendah akan dinilai berdasarkan tahap penguasaan mereka dalam bidang akademik dan bukan akademik. Secara tidak langsung, proses mendapatkan maklumat perkembangan murid bukan lagi melalui peperiksaan seperti sebelumnya. Dalam pada itu, dengan pemerkasan PBS, Kementerian Pendidikan KPM memberi autonomi kepada guru di sekolah untuk menilai sekaligus menentukan pencapaian murid di bawah selian mereka. Jelas Rohesan, KPM juga akan menyediakan soalan yang setara standardnya bagi ujian akhir sesi akademik. Selain itu, bank soalan akan disediakan KPM bagi sekolah rendah tahap 2. Ia melibatkan 5 mata pelajaran utama iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Manakala bagi mata pelajaran lain, soalan akan disediakan pihak sekolah. Sementara itu, bagi peringkat menengah rendah, KPM akan menyediakan soalan bagi 20 mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah. Menurut Rohesan, pemerkasaan PBS secara automatik dapat melihat kemampuan murid menerusi tahap penguasaan sesuatu mata pelajaran. Pentaksiran pusat masih dilaksanakan bagi pelajar menengah atas iaitu tingkatan 4, 5 dan 6 dengan melaksanakan kerja kursus, ujian lisan dan ujian amali. Mengenai kemasukan ke sekolah berasrama penuh, Rohesan berkata, pelajar perlu menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan bukan bergantung kepada PBS semata-mata. Ia terbahagi kepada 2 bahagian iaitu pentaksiran formatif dan sumatif. Formatif merupakan pentaksiran untuk pembelajaran melibatkan latihan harian, tugasan mingguan dan soal jawab semasa pembelajaran dan pengajaran PDP. Manakala sumatif adalah pentaksiran mengenai pembelajaran mengikut kuis dan peperiksaan. Peranan guru dalam mempelbagaikan bentuk pengajaran wajar diiktiraf kerana usaha ini menuntut kreativiti dan kesungguhan guru memikul amanah sebagai pendidik. Cikgu Khairil Azmi Ahmad antara yang sentiasa menggunakan pendekatan pengajaran berpusat kepada murid bagi memudahkan mereka memahami subjek yang diajar. Usahanya itu membolehkan dia menerima anugerah Malaysia Teacher Prize 2022. Guru pendidikan seni visual itu merupakan wakil guru tunggal dari Perlis yang memenangi anugerah itu pada 7 Oktober lalu bersama 4 lagi pemenang. Cikgu Khairil kini bertugas di Sekolah Menengah Agama Perempuan Alawiyah Kangar. Berkhidmat selama 14 tahun sebagai guru, banyak pencapaian dan anugerah yang telah diterima. Antaranya anugerah Guru Inspirasi McDonald's selain 4 tahun berturut-turut menyandang ikon guru inovatif Negeri Perlis serta terbaharu anugerah khas pendidikan Guru Inovatif Negeri Perlis 2022. Sebenarnya dalam seni itu sendiri adalah silibus yang sangat segar, sangat relevan dengan masa sekarang ni. Dan dengan seni ni kami mengajar murid reka bentuk, reka grafik, reka bentuk landscape, reka bentuk seni bina, hiasan dalaman. Jadi kami melihat perkara ni tak diketengahkan. Jadi sayalah mengambil inisiatif. Saya nak Malaysia dapat lihat sebenarnya inilah antara sub-sub topik yang diajar dalam seni visual, bukan hanya sekadar melukis sahaja. Bukan itu sahaja, dia turut aktif dalam penghasilan inovasi pendidikan serta banyak terlibat dalam penulisan dan penerbitan modul pendidikan seni visual.
Lebih membanggakan, Cikgu Khairil turut terlibat dalam penghasilan ilustrasi cerita rakyat Malaysia bertajuk Raja Bersiong untuk penerbitan di Rusia. Dalam kesibukannya, Cikgu Khairil dapat mendisiplinkan diri untuk menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya kanvas dalam setahun. Sehingga kini, lebih 20 karya kanvas telah berjaya dihasilkan. Saya sekarang ni ketengahkan karya peribahasa dalam kotak. Kan sebab murid-murid ni kita dah belajar dalam bentuk bahasa. Kita cuma dalam bentuk visual pula. Jadi saya cuba terjemahkan dan identiti untuk karya saya ni peribahasa tu mesti di dalam kotak. Kenapa di dalam kotak? Jagalah warisan kita. Berkongsi impian, Cikgu Khairil berhasrat untuk mewujudkan sebuah bilik seni digital supaya dapat dimanfaatkan oleh pelajar dan masyarakat. Beliau kini mempersiapkan diri untuk ke peringkat Global Teacher Prize yang dijangka berlangsung tidak lama lagi. Dalam usaha mendidik murid berkeperluan khas, MBK memahami dan mengamalkan cara melakukan ibadah bersuci dan solat fardu yang betul, Unit Pendidikan Khas Pejabat Pendidikan Daerah PPD Jasin, Melaka menganjurkan kem Smart Ibadah khusus bagi golongan itu. Program yang berlangsung selama 2 hari itu mendapat penyertaan seramai 131 murid MBK dari 16 sekolah rendah di daerah tersebut. Kem Smart Ibadah ini merupakan kerjasama pertama PPD Jasin bersama Masjid Jami' Ar-Rahman di Pulai, Merlimau yang turut memberikan sumbangan makanan kepada peserta sepanjang program berkenaan. Selain memberi pendedahan kepada murid MBK, antara lain program ini bertujuan meningkatkan kualiti diri peserta MBK sebagai seorang Muslim. Juga pada masa sama meningkatkan tahap penguasaan bacaan dan perlakuan dalam solat. Antara aktiviti yang dilakukan sepanjang program berkenaan termasuk sesi cara mengambil wuduk dan solat dengan betul serta solat berjemaah. Kem Smart Ibadah turut bertepatan dengan agenda utama Kementerian Pendidikan KPM iaitu menyediakan kesamarataan dan kecemerlangan pendidikan terutama bagi golongan MBK. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Haji Muhammad Nur Ahmad muncul juara dalam pertandingan Boria 2022 peringkat Pulau Pinang. Lebih manis, pasukan sekolah itu turut membawa pulang anugerah tukang karang terbaik dan sketsa terbaik pertandingan. Sebanyak 11 kumpulan sekolah menengah dari seluruh daerah Pulau Pinang menyertai pertandingan itu yang menawarkan hadiah wang tunai keseluruhannya lebih RM11,000. Berjaya menewaskan 10 pesaing, SMK Datuk Haji Muhammad Nur membawa pulang wang tunai berjumlah RM5,000. Tempat kedua dimenangi SMK Permatang Tok Jaya, sementara SMK Gemilang meraih tempat ketiga. Pertandingan Boria 2022 ini anjuran pertama kali Arena Pinang Sendiang Berhad yang disokong Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya serta Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Pulau Pinang. Ia bertujuan mengembali dan menyemarakkan semula warisan Boria Pulau Pinang yang semakin dilupakan terutama oleh generasi muda. Sesuatu yang membanggakan apabila pertandingan ini mendapat sambutan dan perhatian dari pelancong asing yang tidak bergerak di tempat duduk kerana terlalu asyik dengan persembahan para peserta. Penerapan ilmu dan kemahiran keusahawanan di sekolah amat penting untuk pendedahan kepada pelajar. Pelbagai program dan aktiviti diadakan bagi menanam minat pelajar, antaranya program pembudayaan keusahawanan anjuran Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS yang disertai 141 pelajar dari Selangor.
Program ini sebahagian dari acara tahunan promosi jualan tunas niaga ProTune dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Ia juga antara latihan praktikal kepada pelajar sekolah bagi membantu melahirkan lebih ramai generasi usahawan muda. Pelajar diberi pendedahan tentang suasana perniagaan sebenar dan merasai pengalaman berkomunikasi dengan pembeli. Sebanyak 47 sekolah terlibat, diwakili 3 pelajar dan seorang guru pembimbing. ProTune mula diperkenalkan sejak 1998 membabitkan pelajar tingkatan 1, 2 dan 4 di Selangor. Sekolah yang terlibat perlu menubuhkan syarikat yang didaftarkan di bawah PKNS. Mereka dikehendaki menjalankan aktiviti perniagaan di sekolah masing-masing selama 8 bulan sambil dipantau PKNS. Dalam pada itu, seramai 600 pelajar menerima manfaat daripada program latihan kemahiran akademik Empower ECER hasil inisiatif Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER-DC. Program selama 18 bulan ini melibatkan pelajar keluarga B40 dari daerah Besut, Terengganu, Kuala Kerai, Kelantan dan Mersing, Johor. Dengan peruntukan sebanyak 1.32 juta ringgit tahun ini, ECER-DC memberi tumpuan kepada peningkatan akademik pelajar B40 agar mereka dapat menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Majlis perasmiannya berlangsung semalam dirasmikan oleh Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi. Sebanyak 7 sekolah menengah terpilih menerima sijil kolaborasi antara SMK Nitar, SMK Felda Tenggaroh dan SMK Paichi. Menerusi program ini, para peserta diberi latihan secara teori dan praktikal serta pendedahan tentang rangkaian dan pemasaran digital. Mereka turut didedahkan dengan kemahiran keusahawanan. Beralih ke perkembangan berita tempatan. Projek pembinaan takungan air pinggiran sungai TAPS di Melaka akan menyelesaikan isu sumber air mentah yang terhad dengan meneroka sumber air mentah baharu di negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, langkah itu bertujuan mengurangkan kebergantungan Melaka terhadap bekalan air mentah dari negeri lain seperti Johor dan Negeri Sembilan. Kerajaan pusat juga telah meluluskan peruntukan sebanyak 350 juta ringgit melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA bagi pembinaan takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS Melaka bertempat di Tasik Biru bagi menambah sumber bekalan air mentah di seluruh negeri. Sebagai penyelesaian jangka panjang, Kerajaan Pusat turut meluluskan peruntukan sebanyak 150 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi kerja-kerja penyaluran air mentah dari TAPS Melaka ke empangan JUS di daerah Jasin yang dijangka siap pada tahun 2028. Datuk Seri Ismail Sabri merasmikan loji rawatan air kompak Cincin 3 di Jasin, Melaka yang memberi manfaat kepada lebih 100,000 keluarga Malaysia Melaka, khususnya di Jasin dan Merlimau bagi mengatasi masalah kemarau di negeri itu. Beliau turut memaklumkan kerajaan pusat juga sedang melaksanakan projek pembinaan TAPS Jernih di Alor Gajah dengan peruntukan 234.7 juta ringgit dan dijangka siap pada 2026. Selain peruntukan 600 juta ringgit telah diluluskan oleh kerajaan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Malaysia bagi projek pembinaan kolam duifungsi di Krubong, Melaka. Ia adalah projek menaik taraf kolam tempatan banjir sedia ada kepada kolam duifungsi bagi menyelesaikan masalah banjir yang sering berlaku di kawasan hilir Sungai Melaka selain berfungsi sebagai kolam simpanan bekalan air mentah sebelum disalurkan ke empangan Durian Tunggal. Kerajaan juga katanya menyokong usaha Syarikat Air Melaka Berhad SAMB untuk meneruskan pelaksanaan panel solar terapung di loji rawatan air JUS Fasa 2 di empangan JUS selari dengan hala tuju kerajaan ke arah mencapai negara sifar karbon menjelang 2050.
Bersua kembali. Di Australia, satu program perintis telah dilaksanakan bagi melahirkan pelajar berkemahiran terutamanya dalam bidang berkaitan perindustrian. Ia peluang terbaik mendedahkan pelajar dalam bidang kritikal seperti pembinaan, hospitality, automotif serta pembuatan fabrikasi logam. Program ini telah dialu-alukan oleh kumpulan industri yang kekurangan tenaga pekerja berkemahiran. Dalam masa sama, ia juga dapat menggalakkan golongan muda untuk menceburi bidang perniagaan. Untuk program perantis ini, seramai 14 orang pelajar terpilih dalam bidang masing-masing. Pelajar akan diberi latihan sesuai dengan bidang yang dipilih, selain persediaan untuk beralih ke alam pekerjaan yang sebenar. Antara objektif skim ini juga, ia dapat menggalakkan orang ramai untuk memikirkan pilihan kerjaya yang berbeza pada usia yang lebih muda. Sekaligus dapat memberi gambaran kepada mereka bahawa pilihan kerjaya mereka adalah tepat dan bukan sekadar ikutan rakan dan pendapat orang sekeliling. Untuk permulaan, skim ini menelan belanja sekitar RM6.5 juta untuk tempoh 3 tahun. Sebuah kafe di Amsterdam, Belanda memberi kebenaran untuk berkumpul kepada mana-mana individu yang ingin membaiki barangan elektrik yang rosak. Sejak projek ini dilaksanakan, ia sudah menjimatkan kira-kira 7,000 kilogram barangan elektrik daripada dibuang di tapak pelupusan. Orang ramai yang berhasrat untuk membaiki barangan milik mereka boleh bertemu kumpulan sukarelawan itu di Repair Cafe Amsterdam di Meerwat. Hari membaiki barangan rosak itu ditetapkan pada tengah hari setiap Rabu. Jika pelanggan ingin menghargai jasa sukarelawan itu kerana berjaya menghidupkan kembali barangan mereka, mereka boleh menderma €1 di dalam tabung yang disediakan. €1 itu amat kecil nilainya berbanding membeli alatan baharu. Mungkin terpaksa mengeluarkan €20 hingga €600 duit belanja dari poket sendiri. Projek ini nyata tidak sia-sia kerana 80% barangan rosak berjaya digunakan semula. Jika pemilik bijak, barangan yang elok itu boleh dijual semula sebagai barangan terpakai. Okey, sekarang saya akan tunjukkan basic dodgeball, iaitu pertama sekali adalah throwing, iaitu balingan. Okey. Ini teknik throwing ya. Atlet seni bela diri campuran negara Agilan Tani akan sekali lagi membuat penampilan dalam pertarungan seni mempertahankan diri terbesar dunia One Championship 22 Oktober ini di Axiata Arena Bukit Jalil. Agilan 26 tahun dikenali sebagai The Alligator bakal beraksi dalam kategori welterweight menentang petinju Jerman Ilja Stojanov. Pengalaman tumpas kepada peserta Korea Selatan, Tae Ho Jin melalui keputusan submission pada pertarungan April lalu banyak memberi pengajaran kepadanya. Anak jati Kuala Lumpur itu bakal berdepan Stojanov, 34 tahun, memiliki rekod 7 kali menang tanpa tewas dan sekali seri. Dan sebagai persiapan menjelang pertarungan One Fight Night itu nanti, Agilan telah menjalani latihan di Phuket, Thailand hampir 2 bulan. Agilan yang membuat penampilan One Championship pada Disember 2013 memiliki pro rekod 11 kemenangan dan 7 kali tewas dengan ranking akhir dalam kategori middleweight 278. Skuad wanita Selangor terlepas peluang untuk mengesahkan tiket ke perlawanan akhir hoki Piala Tun Abdul Razak lebih awal selepas dikejutkan dengan kekalahan kepada Melaka. Ia kembali membuka persaingan antara 3 pasukan termasuk pasukan pilihan Pahang yang mudah mengatasi cabaran Pulau Pinang menerusi kemenangan 6-1. Selepas menang ke atas Pulau Pinang pada aksi pertama kumpulan Super, Selangor memerlukan satu lagi kemenangan untuk menjamin tempat ke perlawanan akhir. Berdepan Melaka, segalanya bermula seperti yang dirancang apabila Nur Irdina Asnida Muhammad Yusmi meletakkan Selangor di depan pada minit ke-14.
Bagaimanapun, Melaka berjaya mengikat kedudukan satu sama selepas Liana Akilah Muhammad Sepawi menyempurnakan gol sudut penalti pada minit ke-33. Terus sengit pada suku ketiga, giliran Melaka pula menguasai permainan apabila Nur Aslinda Said mencetak gol padang pada minit ke-50 dengan kedudukan 2-1 kekal sehingga tamat perlawanan. Selangor kecewa terlepas peluang untuk mengesahkan tiket ke perlawanan akhir. Sebaliknya, Melaka ceria kembali menghidupkan peluang untuk mengisi 2 slot terakhir. Sementara itu, Pahang kembali mencatat kemenangan. Kali ini membelasah Pulau Pinang 6-1. Mendahului 1-0 menerusi jaringan Hanis Nadia On seawal minit ke-8, Nur Amirah Shakira Zulkifli menggandakan kedudukan pada hasil jaringan padang minit ke-29. Suku ketiga, Hanis menjaringkan gol kedua peribadi pada minit ke-37 sebelum Siti Zulaika Hussein menjadikan kedudukan 4-0 5 minit berselang. Pulau Pinang akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-50 selepas Nur Iman Adawiyah Muhammad Zuhaimi menjaringkan gol sudut penalti. Namun ia tidak menyekat aksi berbisa Pahang yang terus garang menambah gol dengan Nur Amirah melengkapkan hat-trick menerusi jaringan pada minit ke-51. Menyaksikan Pahang ceria merakam kemenangan 6-1 mengatasi Pulau Pinang. Visual kawanan gajah makan labu gergasi di Zoo Oregon, Portland, Amerika Syarikat kami jadikan penutup Buletin Didik. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.